Daerah Tutong menjadi pilihan destinasi kita untuk keluaran kembara pada kali ini. Terkenal dengan beberapa keunikan khusus dari segi makanan sebagai pengenalan di daerah ini. Sudah pasti artis kita minggu ini akan mengetahuinya dengan lebih mendalam. Untuk episod kali ini, kita bersama Dani Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Keluaran kembara dalam minggu ini bersama saya Dani Ahmad. Jadi mengenai dengan Dani Ahmad ni, Dani ni jenisnya suka bercakap, suka makan, suka memasak, suka menari macam tu. Dan salah satu daripadanya Dani suka mencuba perkara-perkara ataupun sesuatu yang baru. Jadi berkaitan dengan sesuatu yang baru ini, kembara mengaitkan dengan aktiviti Dani hari ini. Jadi tanpa membuang masa, kita ni akan explore ataupun kembara ke salah sebuah kampung yang terletak di daerah Tutong di Kampung Penabai. Jom. Okey, sekarang Dani di lokasi yang pertama, kita ni akan bertemu dengan salah seorang pengusahaan bunga hidup. Jadi kalau kita mau berkenalan sama beliau, let's go. Kita ni berjumpa dengan beliau. Assalamualaikum, Bo. Salam. Dari jauh sudah nampak ni bunyi apa? Bunyi daun di papak-papak bunyinya. Ya, tak kerja ni. Nah. Mengusai bunga. Mengusai bunga, Bo. Every day diusai. Aduh. Kalau dah diusai, mana kena jumpa. Okey, Bo. Mungkin Babu boleh memperkenalkan lah ni orang apa mengenai dengan bunga yang Babu tanamkan. Ya. Kalau Dani lihat di sekeliling halaman kajahannya, mostly bunga nanas pink. Okey, Bu. Kenapa Babu memilih tanaman nanas pink ni? Senang menjaga, cepat beranak. Cepat beranak. Nah, macam mana? You can see anak bunganya nah. Dia melahirkan anak tumbuhan dari hasil tumbuhan itu sendiri. Kadang-kadang bukan satu tu ia beranak sampai 4-5 pohon. You can 4 ke 5 pohon. Banyak kan? Okey, itu dia Tani mengetahui sedikit semacam, bukan lagi sedikit memang bermacam-macam jenis bunga yang dihasilkan oleh Babu sendiri. Memang cukup menarik kalau lihat daripada dia punya hasilnya, penjagaannya, ia bagi tips dia punya dengan cahayanya, dengan tanahnya apa, cukup menghasilkan bunga yang orang marvelous warnanya. Dari segi warnanya tu kita boleh lihat bawah, warnanya tu membuktikan penjagaan bunga tu cukup cantik. Tapi bukan saja Babu ni menjaga, Babu ni pun menjual sebenarnya. Kalau menyuruh Babu berkabun dah pulang buat servis tu tapi kalau menjual betul. Jadi itulah sedikit pengungsian mengenai dengan tunjuk bunga yang dihasilkan oleh Babu sendiri. Terima kasih, Bu, dengan menunjukkan. Mungkin kita ni boleh berselfie ke bawah. 1, 2, 3. Okey, sekarang Dani berada di lokasi yang kedua di mana salah seorang pembuat kuih muih yang berada di Kampung Penabai, Kuala Tutong. So, mari kita berjumpa dengan Babu Ajah. Mungkin dia sudah menunggu. Tercium sudah bau kuihnya. Jom. Berapa tahun sudah kita dalam perusahaan kuih muihan ni kita? Membuat kuih-kuihan ni sejak dari orang muda sudah. Dari muda sudah. Oh. Tapi hanya untuk orang makan sendiri, untuk dibawa ke pejabat, untuk sedekah-sedekah. Jadi sudah pincin atau ada tu orang macam berminat dengan kuih buatan kuat tu. Jadi dibuatkan kedai aku ni berjual di rumah saja. Di rumah. Orang tu mengorder kedai aku apa yang maunya secara online lah. Secara online lah. Kalau dilihat di sini Bu Ajah macam-macam kuih yang kita hasilkan. Okey, Bu. Boleh kali Bu Ajah boleh tunjuk ajar apa Bu Ajah kan buat kuih untuk hari ini, mungkin special untuk Dani kali. Yang kan buat hari ini lah kuih kusoi pandan. Kuih kusoi pandan. Yang mana orang sudah jadi viral lah kunonya tu. Jadi viral lah. Kena satu budaya. Banyak orang suka makan kuih ni kan. Okey. Dan bahan-bahannya ialah tepung, gandum, gula putih, gula putih dan
pandan yang pentingnya pandan. Dan yang lain kita gunakan air. Lepas tu kita gunakan santan. Mula-mula kita masak dulu gula dengan air. Gula ni dimasak dengan air. Sudah gulanya hancur, baru kita masukkan jus pandan. Pandan ni kita kisar dulu, kita ambil jusnya. Jusnya dan kita campur dengan air gula. Santan. Kemudian akhir sekali dengan tepung. Kemudian kita dibancuhlah diadun semula dengan menggunakan wisane sehingga rata. Sudah selesai rata, baru kita masukkan dalam acuan ataupun orang Brunei dalam takir. Kita kukuslah sampai masak. Okey, Bu Hajah, nampaknya Bu Hajah akan tunjukkan cara memotongnya kali ataupun taurus dengan dia punya kelapanya. Mungkin Bu Hajah dapat tunjukkan macam mana kali cara memotongnya tu. Ini yang sudah siap sedia. Yang sudah siap Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lembut Baunya pun nyaman, bau pandannya kuat lah. Okey, sekarang danikan rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaman, Bo. Okey, Bo. Masa Bo nyaman, Bo? Nyaman, Bo. Okey, Bo, untuk mengakhiri kita ni punya tu, terima kasih, Bo. Babu menunjukkan cara membuat kuasa. Mungkin tadi kembali selfie kali, Bo. Bo, 1, 2. Babu satu lagi Babu ni. Okey, Bu, mungkin Babu boleh kemari kali, Bu. Baru nampak cemek molek nampak Babu. Okey, Bu. Kalau dilihat sini, Babu pun salah seorang je pembuat kuih boleh Babu tunjukkan apa saja yang Babu jual ataupun yang Babu buat dalam tahun masa ni lah. Yang pemasku buat masa ni cakoy. Yang keduanya ni donat. Donat. Yang satu lagi, Bu? Ini namanya kek sarang semut. Okey, Bu, mungkin Babu akan menunjukkan lagi cara untuk mengisi inti kepada cakoy sama dengan donat. Ini namanya kastad kaya berintikan cakoy. Kastad kaya berintikan cakoy. Ku mula-mula mengintikan cakoy ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cara kita menginti cakoy. Ini cara-cara kita memotong Motong lagi intinya. Motongnya kalau tadi motong macam mana ni? Kita simpan di sini. Di mana tu? Sini. Ini disimpan sana kita. Aku masukkan sini. Kali mencuba ini yang cakoy berinti Berinti kastad. Bukan semua senang membuat. Intinya biar berjabirnya orang kata. Okey, cuba dah. Nyaman, Bu. Alhamdulillah. Rasa bismillah. Kedengaran bunyi ranggung ni, Bu. Okey, Bu. Mungkin kalau tadi kamu menutup ini orang interview dia ni, tadi mau berselfie kali dia, Bu. 1, 2. Okey, lokasi seterusnya kita ni ke salah sebuah pengusaha daripada satu kampung, satu produk, iaitu Awang Tuan Syahbirin, Muhammad Syahbirin. Beliau ada sebelah saya. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Tuan pun nampak sihat. Okey, mungkin Tuan dapat menjelaskan sedikit sebanyak mengenai dengan produk yang dihasilkan daripada syarikat Tuan. Okey, alhamdulillah. Syarikat kami, iaitu Syarikat Khairul Bina, telah pun menghasilkan 4 jenis kerupuk, iaitu kerupuk udang, kerupuk ikan, kerupuk ubi belayar dan kerupuk ubi manis. Selain daripada itu juga kami ada menghasilkan keripik ubi kayu, keripik ubi gantang dan meruku. Jadi syarikat ini bila ditubuhkan?
Syarikat Tani mula aktif membuat kerupuk sejak 2011 yang lalu. 2011. Dan kemudian apabila 2017 kami pun diangkat satu kampung satu produk. Start dari itu dah kami berkembang seperti yang ada sekarang. Jadi melihat daripada produk ni, ada inspirasi dari mana ni kita dapat idea untuk membuka perniagaan ni? Pada mulanya kami berminat ni adalah daripada ajaran ibu kami, iaitu membuat kerupuk. Dari sanalah kami berminat, pasalnya kami membuat kerupuk ni juga ia tahan lama. Okey Tuan, kalau mungkin Tuan boleh jelaskan kali macam mana cara apa yang masuk hati Tuan? Di sini adalah untuk cara pengadunan kerupuk daripada awal, itu ikan akan dicampur dengan tepung kanji. Tepung kanji. Apabila sudah sebati, baru akan dibuat adunan yang macam mana saya bentuk yang kita ni hendaki kan. Apabila sebati sudah tu. Okey, selepas tadi memproses tadi sebatikannya punya adunan, terus kita ni kepindah proses apa ni Tuan? Dan ini adalah proses menciptakan atau membuat macam mana bentuk-bentuk yang kita hendaki ni. Dia akan bentuk bulat, lipir. Di sinilah sini membuat bentuknya. Okay, selepas daripada pembentukan tadi, terusnya dibawa kemari untuk dikukus. Dikukus kemudian kukus. Disusun apa? Susun bisa supaya ini disusun dia boleh rapat juga. Kalau rapat ia kambang. Apabila masak mengambang ni. Apabila masak. Dia boleh rapat mana? Dia rapat. Okey, jadi lepas kukusan, apabila sudah kukusan ini dikukus, apabila sudah masak akan dikeluarkan, kemudian dimasukkan ke dalam peti sejuk. Apabila sudah keras dalam peti sejuk baru akan dapat dipotong. Baru dah jadi dipotong dan baru dijamur. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Tuan dengan pengungsiannya. Saya pun belajar sedikit mengenai cara membuatnya. InsyaAllah itu saja daripada kami. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang lokasi seterusnya dan ini bersama dengan salah seorang usahawan muda kraft tangan, iaitu Khairi Rafi. Jadi Tuan akan menjelaskan sedikit sebanyak mengenai dengan produk satu kampung satu produk yang dihasilkan daripada Kampung Penabaya. Jadi Tuan boleh menjelaskan tentang produk yang Tuan hasilkan. Jadi saya adalah salah seorang pengusaha 1K1B, which is satu kampung satu produk di Kampung Penabaya Kuala Tutong yang menghasilkan produk pertukangan juga, which is souvenir macam kraft tangan. Jadi kami menghasilkan rantai kunci kitchen, plug kayu cenderahati, fridge magnet dan sebagainya lah yang menggunakan kayu, which is kami menggunakan teknologi yang moden masa ni, which is kami menggunakan engraving machine untuk kami membubuh sesuatu nyorang desain ataupun nyorang cita rasa pelanggan, kami bubuhkan ke kayu macam tu. Jadi yang jadi satu produk yang menjadi tadikan orang ramai, insyaAllah. Jadi produk ini bila dihasilkan tu? Saya mula-mula bukan bahagian pertukangan, tapi daripada tulisan jawi, kaligrafi, menggunakan kanvas macam tu. Tapi macam minat tu ada. Mungkin kerana minat. Minat pasal kalau saya sendiri ni backgroundnya memang bagian komputer macam tu. Tapi pasal minat, why not kita gunakan komputer untuk tadi mencipta tadi punya desain dan bubuhkan ke sesuatu tempat untuk tadi pamerkan ada orang ramai. Okey, terima kasih Tuan dengan pengisiannya. Tapi sebelum itu Tuan, kita ni kan berselfie dulu Tuan. 1, 2. Takkan ku genggam jika engkau kan berubah. Takkan ku diam jika engkau nan gelisah. Takkan ku pendam jika duniamu terindah. Kau buktikan cintamu pasti akan cerah. Kau buktikan kasihmu yang takkan berbelah. Kau buktikan duniamu yang pasti terindah. Jika semua menghalang dirimu, menutupi segala yang terindah, izinkan ku berjuang denganmu agar kau rasa duniamu terindah. Agar kau rasa duniamu terindah. Jika semua
duniamu pasti akan cerah. Kau buktikan kasihmu yang takkan berbelah. Kau buktikan duniamu yang pasti terindah. Dan jika semua menghalang dirimu, menutupi segala yang terindah, izinkan ku berjuang denganmu agar kau rasa duniamu terindah. Agar kau rasa duniamu terindah. Agar kau rasa duniamu terindah. Jika semua menutupi yang terindah, izinkan ku bersamamu agar dunia jadi indah. Everybody can say it like this, like jika semua menutupi yang terindah, izinkan ku bersamamu agar dunia jadi Baiklah, sekarang Dani berada di salah sebuah lokasi yang cukup indah tempatnya. Belakang Dani ini ada Sungai Kuala Tutong. Tapi kali ini apa yang Dani rasa istimewa pasal Dani disambut oleh Majlis Perundingan Kampung Penabai Kuala Tutong. Jadi kita akan berkenalan sama diorang dan sabar ni pasal kenapa diorang akan masakan Dani ambuyat. Assalamualaikum. Rampak benda. Apa khabar semua? Semuanya muda-muda masih. Awet muda. Ini daripada ahli atau Majlis Perundingan Kampung Kampung Penabai Kuala Tutong. Ini memang salah satu komuniti yang sungguh aktif. Ya, apa yang buat spesial hari ini, mereka masakkan untuk Dani ambuyat. Betul tu tuan-tuan puan-puan. Ambuyat. Memang di kalangan kita ni tahu ambuyat, bahasa ambuyat memang semua orang tahu. Tapi kita ni mau tahu apa lagi yang membuatnya istimewa ambuyat yang ada di Kampung Penabai ini. Jadi kakak akan menunjukkan cara membuat cara membuat ambuyat. Dibantu oleh okey, cuba lihat. Mungkin kakak boleh tunjukkan kali apa saja dia punya yang kena sediakan. Ini macam ulam-ulaman. Ulam-ulaman. Ini bunga kantan. Bunga kantan. Dua jenis. Satu cecah limau. Satu ini cecah pusuk. Ini cecah pusuk. Pusuk. Ini sayur rabung. Masak air saja. Atau belimbing, sambal belimbing. Sambal belimbing. Ini apa ni kita? Sambal tahai. Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan dengan bismillah. Berasmikan. Siapa berasmikan? Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Macam mana nyaman? Lain rasa tempoyak ni saya lima sama. Ini rasa durian. Rasa durian bulat-bulat.
Nyaman. Kita berselfie dulu ramai-ramai. Di sini kita. 1, 2, 3. Senyum. Dan tidak disangka-sangkakan pada hari ini, Dani dijemput ke sebuah majlis perkahwinan di Kampung Pelabai Tutong, anak kepada Awang Abdul Rahman bin Jaludin. Di belakang memang sedang menantikan. Ini pengantin untuk lelaki ya. Jadi Dani akan dijemputlah. So mungkin ada makan-makan terus. Okey, jom. Hatiku tak keliru, kau pandang bintang malam. Kalau aku lihat bintang, takkan ku hiraukan. Kerana cinta menusuk di hati. Oh sayangku, kenapa dengan cinta yang aku miliki datang sekelip mata entah dari mana, sanggup aku menanti hadirnya di sini kerana kau milikku selamanya. Tak pernah ku menyangka dekat di hatiku, tak pernah ku menduga cinta bersamamu. Senyumanmu indah membuatku terlena, terbawa dalam mimpi, terjaga tidurku bila kau di sampingku. Sekarang kita ni berada di sebuah lokasi di Kampung Penabai juga masih. Kita akan berkenalan dengan salah seorang penduduknya. Beliau ni memang pandai membuat permainan tradisional Brunei. Bis kita pernah mendengar permainan sugang. Saya sendiri pun dah tahu. Tapi benar-benar mau tahu pasal kembaran ni. Kita ni kembara sama-sama. Kita ni berkenalan dengan beliau. Jom. Sekarang kita ni bertemu dengan salah seorang pembuat permainan tradisional Brunei iaitu sugang, betul lah? Mungkin tuan boleh ceritakan kali apa permainan sugang ini sebenarnya? Okey, terima kasih. Permainan sugang ini sebenarnya adalah salah satu permainan tradisi yang dimainkan semasa dulu zaman kanak-kanak. Zaman kanak-kanak. Tapi masa ini sebab ada permainan lain, jadi tidak banyak orang mengetahui mengenai dengan permainan sugang ini. Membuat sugang ini tidak pulang berapa lama, asalkan kita ni ada sudah bahannya. Ada sudah bahannya. Misalnya yang saya akan pakai ini adalah buloh. Kalau dulu pakai kayu, dahan kayu enggaknya. Ambil kautan, kita ni potong. Sekejap itu saya boleh siap. Sekejap itu boleh siap. Mungkin kalau yang menggunakan buluh macam ini memanglah pasal diulah lagi. Ini senang dia orang senang dibuat, senang dibikin. Kita ni mau tahu ni cuma apa sebenarnya bentuk permainan sugangan ni. Tapi sebelum itu, sebelum kita ni kan main barang itu, kita ni mau tahu dulu macam mana proses pembuatan sugang ni, permainan sugangan ni, apa barang-barangnya. Jom kali tuan, apa yang diperlukan? Sugang ini yang kita pakai ialah 2 batang buluh. 2 batang buluh. Itu satu pasang lah namanya. Okay. Dan buluh itu kita pilih jenis yang tebal sikit. Ini yang sudah disiapkan. Okay. Jadi seperti yang dikatakan tadi, ini masukkan ke dalam. Ini yang dimasukkan. Okay. Dan saya bagi paku di sini untuk supaya tidak tercabut. Kita ni akan jemput salah seorang. Kemari kita tuan. Okay. Jadi Dajang ni ayah akan menunjukkan macam mana cara bermain. Sekarang Dani lagi mencuba. Dia tahu macam mana usulnya. Ini berapa step? Dan ini dia pulang tahu dia. Okey, boleh cuba sudah dah. Ui. Terima kasih juga kepada tuan kerana masih mengekalkan dan menyimpan barang khazanah Ketani ini, permainan khazanah Ketani ini memang cukup menarik. Okey. Tapi sebelum itu tuan, seperti biasa di penghujung interviewnya orang, Ketani selalu berselfie. Pandai berselfie tuan? Pandai. Boleh berselfie tuan. Okey. 1, 2, 3.
Alhamdulillah, Dani rasa bersyukur kerana apa? Dani mencuba pelbagai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh bahagian program ini, seperti mencuba permainan tradisi Brunei, memakan makanan tradisi Brunei juga, dan juga apa yang lebih menarik dari menerokai di tempat-tempat yang cukup menarik di kawasan Kampung Penabai Kuala Tutong. Jadi habis kita kalau rasanya akan berjalan-jalan di negara kita ni, salah satu kampung yang diagak Kampung Penabai Kuala Tutong. Jadi dengan ini Dani tinggalkan Auda dengan sebuah music video dari lagu Dani sendiri, lagu Dunia Terindah. Mengakhiri, Dani ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.